Dan saudara lintas langsung dari Sabah bersama-sama Muhammad Raswin setia di sana. Silakan Raswin. Terima kasih Nurlela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Isu penyalahgunaan dadah. Semua pihak perlu mengambil peduli dan serius terhadap sebarang usaha memerangi dadah yang menjadi ancaman kepada negara. Ini kerana kebanyakan kes jenayah dan bunuh yang berlaku dalam kalangan belia kebelakangan ini berpunca daripada pengaruh dadah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata sehubungan itu, usaha memerangi dadah seharusnya dilaksanakan secara berterusan di semua peringkat komuniti dan tidak terhad semasa kempen sahaja. Tegasnya, Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna juga perlu sentiasa mencari pendekatan dan alternatif baharu bagi menangani masalah penyalahgunaan dadah khususnya dalam kalangan generasi muda. Datuk Musa berucap merasmikan program perangi dadah habis-habisan dan pelancaran program pemerkasaan komuniti peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Haji Izhar Abu Talib berkata, terdapat 178 hotspot dadah dikenalpasti di seluruh negara dengan 7 daripadanya di Sabah. Berlangsung dalam majlis ini, simbolik penyerahan mesej khas berupa warkah dan tulisan daripada anak-anak pewaris masa depan daripada adik Farel Frizley Fridolin kepada Datuk Musa selain penyampaian anugerah perisai komuniti AADK kepada 13 penerima. Kementerian Belia dan Sukan komited melaksana pelbagai program ke arah mengetengahkan lebih ramai para atlet yang mampu bersaing di peringkat lebih tinggi pada masa depan. Menterinya Datuk Taufik Haji Abu Bakar Tutingan berkata penganjuran bengkel pemantapan jurulatih menerusi model menang-menang misalnya mampu mengupayakan kebolehan para jurulatih sekaligus membantu kementerian merealisasikan blueprint pembangunan sukan negeri Sabah 2016-2035. Beliau berucap sempena penutupan bengkel pemantapan jurulatih MSN USPTN persiapan tahun 2017 di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Seramai 43 jurulatih unit sukan berprestasi tinggi menyertai bengkel ini. Datuk Taufik juga berkata usaha pembangunan sukan tidak hanya digalas kementeriannya, sebaliknya semua pihak. Institut Penyelidikan Marin Borneo IPMB Universiti Malaysia Sabah UMS sekali lagi melakar sejarah dalam arena penyelidikan apabila berjaya menghasilkan bibit ketam bakau bermula April tahun ini. Setelah usaha penyelidikan secara berterusan dilakukan sejak 2012. Usaha tersebut kerjasama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI di bawah projek eScience UMS untuk mengkaji biologi habitat hidupan marin tersebut. Selain menghasilkan benih ketam bakau, penyelidikan itu juga bagi menjamin kelangsungan hidupan marin itu. Seterusnya mengelak daripada diancam kepupusan. Maria Isek dan juru kamera Awang Damit Masir ada butirannya. Berbeza dengan semenanjung Malaysia, ketam bakau atau nama saintifiknya Scylla transcubarica merupakan spesies dominan di Sabah dan sering dijual di pasar-pasar tempatan dan restoran makanan laut. Harganya yang mencecah RM28 hingga RM60 sekilogram menjana pendapatan lumayan nelayan sekaligus penternak sekiranya dibangunkan secara komersil. Bagaimanapun, kesukaran mendapatkan benihnya menyebabkan industri ternakan ketam bakau tidak sepopular udang atau ikan, manakala tangkapan berterusan dan penebangan pokok bakau untuk tujuan ternakan akuakultur lain mempengaruhi habitat ketam bakau. Kita sudah menjalankan beberapa kajian dan yang paling besar impaknya yang kami lihat adalah ada trend dari segi penurunan populasi ketam liar. So sooner or later we cannot rely on the natural resources alone.
Di hatchery udang UMS Project menghasilkan bibit ketam bakau bermula dengan penangkapan beberapa ekor induk ketam bakau jantan dan betina dari kawasan semula jadi dan diternak dalam sangkar ternakan. Pada peringkat awal, projek ini berhadapan masalah seperti jangkitan penyakit dan kanibalisme yang menyebabkan sejumlah induk ketam mati. Di peringkat lava pula, kematian sama berlaku dalam tempoh seminggu setelah penetasan. Dengan penyelidikan kumpulan pakar IPMB, patogen yang mengakibatkan jangkitan penyakit dikenal pasti dan langkah pencegahan diwujudkan bagi memperbaiki pengurusan induk dan lava. Hasilnya, mutu kematangan induk berjaya ditingkatkan melalui penambahbaikan nutrisi induk dan pewujudan habitat yang meniru habitat asal di kawasan bakau. Untuk tangki penternakan kami ini, kami letakkan pasir dan satu sistem yang kita panggil double bottom layer, di mana kita letak pipe udara, kalau kau boleh nampak pipe udara di bawah pasir. Yang udara ni di bawah pasir untuk mengudarakan pasir. Dari segi pemakanan, induk ketam diberi makanan yang diformulasikan dari ramuan semula jadi yang mengandungi carotenoid dan makanan segar seperti sotong dan kepah. Secara purata, seekor ketam menghasilkan 1 hingga 1.5 juta larva bergantung kepada saiz ketam. Walaupun skala pengeluaran peringkat awal kecil iaitu 5%, kejayaan menghasilkan berjuta larva dengan kadar kemandirian 5% ketam instar memungkinkan penghasilan benih untuk penternakan ketam secara komersil. UMS sekarang ni dalam proses untuk mendapatkan grant untuk menghasilkan lebih banyak anak ketam ni untuk projek yang seterusnya yang kita panggil penambahbaikan stok ketam bakau di bakau kawasan Sabah. Ibarat serampang dua mata, kejayaan penyelidikan UMS ini bukan sahaja membantu nelayan maupun penternak mendapatkan bibit ketam bakau dan mempelajari teknik pengkulturan, malah menyumbang kepada kelangsungan bekalan kerana anak ketam yang dihasilkan akan dilepaskan semula ke kawasan bakau. Dengan penemuan benih dan pengurusan induk ketam bakau di hatchery udang UMS ini bukan sahaja membantu meningkatkan industri akuakultur ketam bakau di Sabah, malah menjadi sumber pendapatan kepada universiti ini. Maria Isek dan juru kamera Awang Damit Masir dari hatchery udang UMS Kota Kinabalu untuk RTM. Sekian paparan berita dari negeri Sabah pada petang ini. Seterusnya kita bersama Nurlela di Angkasa Puri. Silakan.